Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita bertemu lagi dalam program Kementerian Pendidikan Malaysia Jabatan Pendidikan Negeri Melaka, program E-Belajar Perniagaan tingkatan 5 bab 3 sumber perniagaan. Okay, anda bersama saya, guru anda, Cikgu Nadia binti Abu Bakar daripada SMK Malim. Okey, bab 3, cikgu akan bincang tentang bab 3, tingkatan 5, sumber perniagaan, standard kandungan 3.3, sumber pembiayaan. Okey, jadi apakah standard pembelajaran kita pada hari ini? Kalau anda perasan, ini merupakan video yang ketiga cikgu. Okey, jadi standard pembelajaran yang seterusnya ialah 3.3.5, menghuraikan prosedur mendapatkan sumber pembiayaan untuk sesebuah perniagaan. 3.3.6, membuat justifikasi jenis pembiayaan yang sesuai digunakan untuk memulakan perniagaan. Jadi objektif pembelajaran pada hari ini, cikgu nak pertama menghuraikan 2 daripada 4 prosedur mendapatkan sumber pembiayaan untuk sesebuah perniagaan. B, dapat menyatakan prosedur membuat permohonan pembiayaan. Okay, prosedur mendapatkan sumber pembiayaan untuk sesebuah perniagaan. Prosedur A, bagi mendapatkan sumber pembiayaan untuk sesebuah perniagaan ada 4 prosedur, faktanya ada 4, iaitu yang pertama menyediakan rancangan perniagaan. Usahawan perlu menyediakan rancangan perniagaan sebagai pelan untuk mendapatkan pembiayaan daripada pihak yang berkenaan. Okay, jadi kerja khusus dengan tingkatan 5 ialah menyediakan rancangan perniagaan. Rancangan perniagaan ni untuk apa? Untuk mendapatkan pembiayaan daripada pihak yang berkenaan. Siapakah pihak yang berkenaan tu? Pihak yang berkenaan tu ialah bank, institusi keuangan ataupun agensi kerajaan. Prosedur yang kedua ialah mendapatkan khidmat nasihat keuangan. Setelah menyediakan rancangan perniagaan, usahawan perlu mendapatkan khidmat nasihat keuangan. Khidmat nasihat keuangan boleh didapati daripada pihak bank atau agensi kerajaan yang dipilih oleh seseorang usahawan. Semasa ingin memohon pembiayaan perniagaan, usahawan boleh mendapatkan khidmat nasihat berkaitan kelayakan, had pembiayaan, cagaran, margin pembiayaan dan kaedah bayaran balik. Okay. Prosedur yang ketiga ialah membuat permohonan. Okay, usahawan hendaklah memohon pembiayaan daripada institusi keuangan atau agensi kerajaan yang dipilih dengan mematuhi segala prosedur dan syarat am. Okay. Yang keempat, pembiayaan diluluskan menerima surat pemberitahuan daripada sumber pembiayaan tentang kelulusan permohonan. Jadi inilah prosedur am bagi mendapatkan sumber pembiayaan sesebuah perniagaan. Yang pertama, usahawan perlu menyediakan rancangan perniagaan. Okay. Kemudian pergi kepada pihak bank, institusi keuangan ataupun agensi kerajaan untuk mendapatkan khidmat nasihat keuangan dengan menyatakan sekali rancangan perniagaan. Okay, jadi pihak bank akan menasihati usahawan berkaitan kelayakan, adakah layak atau tidak, berapakah had pembiayaan yang sesuai dipinjam, okay, cagaran, apakah cagaran, okay, margin pembiayaan dan kaedah bayaran balik. Okay, kemudian sekiranya pihak bank mendapati bahawa usahawan layak, okay, jadi usahawan layak untuk membuat permohonan. Usahawan hendaklah memohon pembiayaan dari institusi keuangan atau agensi kerajaan yang dipilih dengan mematuhi segala prosedur dan syarat-syarat am. Okay. Dan yang keempat, sekiranya dah membuat permohonan, pembiayaan pun diluluskan. Bila pembiayaan diluluskan, menerima surat pemberitahuan daripada sumber pembiayaan tentang kelulusan permohonan. Okay, ini contoh prosedur permohonan dari bank atau institusi keuangan, okay, atau agrobank. Okay, bermula dengan okay, pertama usahawan perlu menyediakan rancangan perniagaan. Okay, menyediakan rancangan perniagaan ini perlu mengikut format yang telah ditetapkan.
Okey, yang kedua, mendapat khidmat nasihat daripada pegawai bank. Perkara yang dibincangkan ialah jenis pembiayaan, jumlah pembiayaan dan dokumen yang diperlukan oleh bank. Kemudian menjadikan dokumen yang lengkap. Apakah dokumen yang lengkap itu? Sebelum kita mohon pembiayaan, secara amnya dokumen yang diperlukan ialah salinan kad pengenalan, rekod bualan dan pembelian perniagaan, lesen perniagaan dan salinan kad pengenalan. Kemudian menghantar permohonan kepada pihak bank untuk diproses. Permohonan akan dipertimbangkan oleh bank. Sekiranya lulus, terus mendapat memperoleh surat kelulusan pembiayaan daripada Agrobank dan menandatangani kontrak dengan Agrobank. Jika tidak lulus, itu ditolak oleh bank lah. Dah tamat. Ini contoh pula prosedur permohonan pembiayaan dari MARA. Mula menyediakan dokumen yang diperlukan. Apakah dokumen yang diperlukan? Salinan kad pengenalan, gambar berukuran pasport, salinan pendaftaran perniagaan, salinan lesen pihak berkuasa tempatan, gambar lokasi perniagaan, salinan perjalanan sewa premis perniagaan, salinan bil utility, bil air dan elektrik, salinan sijil diploma ialah yang telah dilulus dan disahkan. Kemudian menuju khidmat nasihat daripada MARA. Perkara yang dibincangkan ialah syarat permohonan, jumlah dan tempoh pembiayaan serta jenis dokumen yang diperlukan oleh MARA. Menjadikan dokumen yang lengkap bagi MARA untuk diproses. MARA pun memproses permohonan. Sekiranya tak lulus, terus tamat. Sekiranya lulus, memperoleh surat kelulusan permohonan dan menandatangani kontrak pinjaman dengan MARA. Justifikasi jenis pembiayaan yang sesuai digunakan untuk memulakan perniagaan. Ini standard yang 3.3.6, justifikasi jenis pembiayaan yang sesuai digunakan untuk memulakan perniagaan. Usahawan boleh mendapatkan sumber pembiayaan yang sesuai mengikut situasi setiap perniagaan. Lihat modal kecil, modal besar, milikan tunggal, perkongsian, syarikat berhad. Apakah sumber pembiayaan yang sesuai mengikut situasi setiap perniagaan. Lihat situasi 1. Perniagaan milikan tunggal. Puan Norma merupakan seorang pengusaha karipap secara kecil-kecilan. Beliau telah lama berniaga dengan menggunakan kenderaan sendiri dan mendapat sambutan yang menggalakkan. Memandangkan perniagaan telah menjana pendapatan bulanan yang baik, beliau berhasrat untuk mengembangkan perniagaannya dengan menyewa sebuah kedai. Puan Norma telah mengumpul wang simpanan sebanyak 800 dan untuk memulakan perniagaan di kedai, beliau memerlukan modal tambahan sebanyak RM20,000 bagi sewa dan membeli peralatan membuat berbagai jenis karipap. Cadangkan sumber pembiayaan yang sesuai untuk mengembangkan perniagaan beliau dan berikan alasan anda. Apakah justifikasi jenis pembiayaan yang sesuai digunakan oleh Puan Norma? Puan Norma, kita lihat kat sini. Menggunakan modal tambahan sebanyak RM20,000. Wang simpanannya 800. Jadi sumber pembiayaan yang sesuai untuk mengembangkan perniagaan Puan Norma ialah sumber pembiayaan luaran secara agensi kerajaan. Sebab modal tambahan yang diperlukan kecil, RM20,000 saja. Dia pun berniaga secara kecil-kecilan. Jadi Puan Norma boleh memohon sumber pembiayaan daripada luaran daripada agensi kerajaan seperti Tekun dan MARA. Apabila meminjam daripada sumber pembiayaan Tekun dan MARA, kaedah faedah yang dikenakan oleh kepada Puan Norma sedikit ataupun tiada kadar faedah ataupun hanya sedikit kadar faedah yang dikenakan ke atas Puan Norma. Itu kelebihan dia. Lihat yang kedua, perniagaan kedua, perkongsian. Encik Hamzah dan Encik Ilyas merupakan dua orang chef makanan barat di sebuah kedai, di sebuah hotel 5 bintang di Kuantan.
mereka bercadang untuk berhenti kerja dan memulakan perniagaan makanan sejuk beku di Maran Pahang. Bagi melancarkan operasi, mereka akan menyewa sebuah rumah kedai di pusat bandar Maran. Modal pembiayaan yang diperlukan adalah sebanyak RM200,000. Cadangkan sumber pembiayaan yang sesuai untuk mereka memulakan perniagaan tersebut. Jadi sumber perniagaan yang sesuai adalah sumber pembiayaan luaran yang sesuai menggunakan sumber pembiayaan daripada bank dan institusi keuangan. Sebab bank dan institusi keuangan, jenis modal yang ditawarkan adalah lebih tinggi. Sumber pembiayaan yang ditawarkan adalah lebih tinggi. Tempoh bayaran balik pinjaman dan ansuran bulanan juga boleh mengikut kemampuan peminjam. Jumlah pinjaman boleh disesuaikan dengan keperluan semasa. Modal dia banyak, modal yang diperlukan RM200,000. Jadi bila RM200,000 ni sesuai dengan sumber pembiayaan luaran secara melalui bank dan institusi keuangan. Lihat perniagaan 3 pula, perniagaan dalam talian. Cik Amira bercadang hendak menjalankan perniagaan dalam talian untuk menjual pelbagai jenis selendang. Dia menganggarkan modal untuk memulakan perniagaan sebanyak RM4,000, iaitu kos untuk membeli sebuah komputer riba, selendang dan tanggungan internet. Bila berikan cadangan kepada Cik Amira tentang sumber pembiayaan yang diperolehi untuk memulakan perniagaannya. Jadi ini hanya dia menjalankan perniagaan dalam talian. Dekat rumah saja perniagaannya. Kos modal yang diperlukan hanyalah RM4,000 saja. Jadi apakah sumber pembiayaan sesuai untuk Encik Amira ni? Sumber pembiayaan, awak lihat nilai RM4,000 saja. Jadi yang sesuainya ialah sumber pembiayaan dalaman, itu simpanan sendiri. Jadi tak ada dikenakan sebarang faedah, cepat dan ringkas, tidak melibatkan kos seperti faedah. Perniagaan 4, syarikat berhad. Perniagaan 4, syarikat berhad. Encik Kong, Encik Amir dan Encik Ramesh telah menubuhkan sebuah syarikat yang dinamakan KAR Agro Sdn Berhad yang akan menjalankan perniagaan peternakan siput buluh atau berhad di Sarawak. Syarikat bercadang untuk menternak siput buluh dalam sangkar sebanyak 50 buah sangkar diperlukan beserta dengan anak benih siput buluh. Anggaran kos untuk menjalankan perniagaan ini adalah sebanyak RM400,000. Ahli syarikat telah berbincang untuk menjalankan pinjaman daripada pihak bank sebanyak RM300,000 sahaja. Itu adalah 2 buah bank yang sanggup menawarkan pinjaman kepada syarikat mereka. Ini soalan yang terdapat juga dalam soalan SPM. Disediakan 2 buah bank. Pada soalan disediakan 2 buah bank A dan bank B. Jadi pelajar perlu mengenal pasti apakah kelebihan sekiranya Encik Kong, Encik Amir dan Encik Amir memilih bank A. Apakah kelebihan jika syarikat berhad ni Encik Kong, Amir dan Ramir ni memilih daripada bank B. Berikan cadangan kepada syarikat KAR Agro Bank Berhad, bank manakah yang sesuai dipilih untuk perniagaan mereka. Jadi kat sini dia nyatakan kebaikannya lah. Kebaikan bank A, kalau awak pilih bank A, dia nyatakan apakah kelebihan dia. Tempoh bayaran balik lebih cepat. Kadar faedah dia tinggi tapi tak perlu tapi cagaran tak perlu. Kita balik kadar faedah 5% dengan darab RM300,000 tu. Berapakah kadar faedah yang dikenakan? Lagi cepat bayar, lagi baik. Boleh gunakan wang tu boleh digunakan untuk modal pembiayaan yang lain. Bank B pula, apa pula kelebihan dia? Tempoh bayar lebih lama. Kadar faedahnya lebih rendah. Jadi kita kena, dan sumber pembiayaan apa yang paling sesuai diambil oleh mereka. Sumber pembiayaan ni lihat pun dia punya modal banyak, RM300,000. Jadi bila RM300,000 ni tentulah sumber pembiayaan luaran dengan agensi kerajaan. Jadi kalau dalam situasi ni kita justifikasikan, pelajar pilih bank A apa, bank A atau bank B.
dan nyatakan kelebihannya. Kelebihan bank A dan kalau pilih bank A, nyatakan kelebihan bank A. Kalau pilih bank B, nyatakan kelebihan bank B. Okey, jadi apakah kesimpulannya dalam video saya kali ini? Okey, pada hari ini, pada video kali ini, kesimpulannya hari ini kita belajar tentang prosedur memohon sumber pembiayaan dari bank atau institusi kewangan dan agensi kerajaan. Prosedur AM ni ada 4 prosedur AM tu. Yang pertama, perlu menyediakan rancangan perniagaan. Yang kedua, mendapatkan khidmat nasihat dari bank. Mendapatkan khidmat nasihat dari bank. Yang ketiga, membuat permohonan. Dan yang keempat, pembiayaan diluluskan. Dan ada juga prosedur tata cara dia. Prosedur permohonan pembiayaan yang dah disentuh tadi daripada bank, institusi kewangan dan MARA. Kemudian kita belajar juga justifikasi jenis pembiayaan yang sesuai digunakan untuk memulakan perniagaan. Milikan tunggal, kalau modal kecil, kalau modal yang diperlukan kecil, lebih sesuai menggunakan sumber pembiayaan dalaman. Milikan tunggal, kalau yang sumber pembiayaan dia nak besar, seperti Puan Norma tu 20,000, jadi lebih sesuai memohon sumber pembiayaan luaran daripada agensi kerajaan, MARA ataupun tekun. Kalau modal yang diperlukan besar 200,000, 100,000, 400,000, 300,000, lebih sesuai menggunakan sumber pembiayaan, memohon sumber pembiayaan luaran daripada bank dan institusi kewangan. Sekian dulu daripada saya. Harap pelajar dapat belajar sesuatu tentang bab 3 ni. Bab 3 sumber pembiayaan tingkatan 5. Terima kasih diucapkan kepada Jabatan Pendidikan Negeri Melaka, Pejabat Pendidikan Daerah Melaka Tengah, Pejabat Pendidikan Daerah Jasim, Pejabat Pendidikan Daerah Alor Gada, pengatua-pengatua Negeri Melaka, guru-guru perniagaan Negeri Melaka. Semoga video-video ni mendapat manfaat pada semua.